Okey, so hari ini tajuk kita adalah berkaitan dengan bagaimana proses seorang wanita yang nak menuntut perceraian sedangkan dia berada di luar negara. Biasa dalam kebelakangan ni saya dapat beberapa persoalan daripada wanita-wanita yang daripada luar negara. Bukan dia orang tu bukan orang yang daripada orang England ke orang apa, tapi orang Malaysia cuma dia duduk tu dekat negara luar. Tak kira lah luar tu mungkin dekat Singapura sekalipun, dia masih lagi negara luar. Brunei, sebelah-sebelah ni je. Thailand, yang ada tanya kepada saya ni orang yang duduk kat Australia, ada yang kita baru selesai bicara untuk klien yang berada di Arab Saudi. Okay, so ataupun mungkin kalau tak berlaku kepada diri dia, mungkin ada kenalan-kenalan dia yang berlaku situasi macam tu. Dia nak filekan perceraian tapi dia berada di luar negara. Bagaimana? Okay, so hari ni tajuk ni simple, cuma proses tu proses yang perlu untuk kita terang. Yang mana proses ni adalah berkaitan dengan permohonan untuk perceraian dalam keadaan orang tersebut berada di luar negara. Okey, saya selalu cerita sebelum ni, kalau kata untuk tuntut perceraian ni, kita kena tahu jenis perceraian. Jenis perceraian ni ada macam-macam. Ada cerai biasa, kita sebut cerai Seksyen 47, ada cerai tu cara fasa, ada cerai tu cara tebus talak dan macam-macam lagi. Okay? Cuma yang saya nak fokuskan ni adalah perceraian secara baik. Perceraian secara baik ni maksudnya perceraian yang melibatkan persetujuan suami dan juga isteri. Tapi dalam keadaan yang isteri ni mungkin berada di luar negara. Okay? Alright. Dari sudut undang-undang, bila seseorang isteri ni dia berada di luar negara, dia perlu dia boleh pilih. Boleh pilih untuk balik main ke Malaysia untuk bercerai dengan pasangan dia dekat Malaysia ni, ataupun pasangan dia pergi ke sana. Okay, so perceraian tu perlu berlaku di sana dengan memohon kebenaran daripada konsulat dekat Malaysia terlebih dahulu, konsulat Malaysia. Setiap negara di luar daripada kita punya negara ni, okay, mesti ada konsulat. Mesti ada pejabat, mengapa konsulat? Konsulat Malaysia yang di luar negara. Kecuali satu negara sahaja Malaysia tak ada konsulat dia. Negara mana? Israel. Israel kita tidak pernah mengiktiraf. Kita tidak pernah mengiktiraf Israel ini sebagai sebuah negara. Okay, jadi kita tidak ada konsulat Malaysia kat situ. Bahkan rakyat Malaysia pun saya percaya mungkin tak ada duduk kat situ. Kalau Palestin tu mesti ada lagi. Okay, tapi kalau dekat Israel tak ada. So setiap negara lain akan ada konsulat Malaysia. Jadi kalau kata isteri ni nak mohon perceraian, dia kena mohon, contoh dia berada di Arab Saudi, kemudian dia nak bercerai. Jadi dia boleh mohon dekat konsulat di sana. Tapi syarat dia mesti isteri ni macam mana? Mesti suami ni kena pergi sana. Kalau rasa macam susah sangat, pening, dia kena balik main ke Malaysia ni. So balik main Malaysia, buat permohonan perceraian tu di Mahkamah Rendah Syariah yang tempat dia bermustatin. Okay, kalau kata dia tu duduk dekat sana, dia kena pergi kat konsulat, dia kena mohon, tapi dengan syarat suami dia pun kena pergi ke sana. Sebab lafaz cerai tersebut mesti datang daripada suami. Tapi bayangkan pula, andai katalah suami dengan isteri ni memang duduk kat sana, tapi suami ni orang lain, orang yang bukan warga negara Malaysia. Contohnya perempuan ni warga negara Malaysia, dia kahwin dengan warga negara Australia, contoh. So kahwin, kemudian nak bercerai. Okay. Jadi boleh tak perceraian tu berlaku dekat sana? Jawab, walaupun dia berkahwin tu dekat Malaysia. Jawapan dia boleh. Dia boleh, contohnya dia bercerai, dia kahwin dekat Malaysia dengan pasangan Australia ni,
kemudian dia duduk dekat sana, dekat Australia, kemudian dia nak bercerai. So dia boleh bercerai dengan menggunakan undang-undang dekat Australia tu. Okay, so dia boleh mohon untuk perceraian dekat sana. Tapi kalau rasa macam kita rasa macam banyak keadaan yang boleh mendatangkan kebaikan kepada diri kita, yang mana mungkin ada orang yang boleh bantu kita dekat Malaysia ni, kita rasa macam payah, takut lagi ni tak ada orang nak tolong, lagi tak ada peguam pula nak cerita kat aku undang-undang kat sana ni. Kita pun tak tahu sangat, kita tahu nikah je duduk kat sana, kemudian tengok-tengok nak jadi cerita jodoh pendek. So, jodoh pendek ni kita pun tak tahu kata macam mana cara undang-undang kat sana berlaku. Kita rasa macam tak apalah, balik main Malaysia lah senang, kita buat kat sini. So balik main sini, kita boleh mohon perceraian dekat sini, dekat Malaysia, dekat mana-mana mahkamah rendah syariah. Tapi syarat dia mesti juga sama. Syarat dia mesti suami tu kena datang, sebab permohonan perceraian ni adalah cerai Seksyen 47 yang perlukan kepada lafaz cerai suami. So andai kata suami tak mau cerai dengan cara yang baik, maksudnya orang yang luar negara ni dia tak mau balik main Malaysia untuk nak cerai tersebut, so dia kena filekan kes yang lain. Kes yang lain kes apa? Kes fasah boleh, cerai taklid pun boleh. Okey, prosedur ni tak adalah macam rumit sangat. Cuma yang penting yang kita kena tahu di mana keadaan ataupun kita punya kedudukan kita masa tu. Sebagai seorang isteri, kita kena tahu kita duduk ni dekat Malaysia ni, kita kahwin dengan orang ni, kita nak bercerai macam mana. So kalau kata duduk dekat Malaysia, kahwin dengan warga negara luar, tak perlulah pergi kepada konsulat. Kita boleh terus pergi kepada mahkamah rendah syariah. Tak kira lah pasangan kita tu mungkin warga negara luar. Okay. Tapi kalau kata kita berada di luar negara ni, kita duduk dekat tempat lain, kita pasangan kita ni warga negara macam saya kata tadi, warga negara Australia contoh, kita warga negara Malaysia, kita ni wanita ni nak bercerai dekat sana, kita duduk kat Australia lama, kemudian kita nak bercerai, perlu tak kita pergi konsulat? Tak perlu. Tak perlu, okay? Cuma kita perlu pergi ke mahkamah yang dekat sana. Macam mana proses untuk perceraian dekat sana, yang tu kita kena ikut. Setiap negara saya rasa dia ada undang-undang berkaitan dengan perkahwinan dengan perceraian dia. So kita boleh ikut selagi mana benda tu bertepatan dengan hukum syarak. Macam mana maksud bertepatan dengan hukum syarak tu? Negara tu mesti contoh dia ada Islamic Council yang dia boleh ada lafaz perceraian. Sebab bagi orang bukan Islam, contoh dia tak ada sebut perkataan aku ceraikan hang. Okay, so dia hanya memeteraikan satu perjanjian untuk membatalkan perkahwinan, divorce ni. Okay, tapi bagi orang Islam dia kena ada lafaz perceraian. So mesti negara yang dia ada Islamic Council yang tersebut. So bila dah bercerai dekat sana, balik main ke Malaysia, dia kena buat pengesahan. Pengesahan perceraian tu dekat Malaysia untuk dapatkan sijil cerai sahaja. Ataupun kalau tak mau balik Malaysia lagi time tu pun, dia boleh pergi ke konsulat Malaysia dekat Australia tu untuk dapatkan sijil perceraian, untuk sahkan sijil cerai tersebut. Okay, so clear. Ni situasi untuk wanita-wanita yang berada di luar negara yang mungkin dia ada terfikir macam mana untuk proses perceraian. Dan pada saya, apa yang lebih terbaik kalau tanya kat saya, Tuan Fahmi, mana yang lebih bagus? Bercerai dekat negara luar ataupun bercerai kat dalam Malaysia? Jawapan saya satu saja. Bercerai dekat Malaysia lebih mudah. Bukan lebih mudah sebab apa? Cuma kita kena fikir lebih jauh. Kesan dia kalau kita bercerai dekat negara luar dan apa kesan dia kita bercerai dekat negara Malaysia. Okay? Perceraian mesti berlaku. Boleh berlaku dekat mana-mana pun. Okay? Cuma kebaikan perceraian yang berlaku dekat dalam Malaysia ni, kita ada orang yang kita boleh bantu, kita boleh guide, kita boleh bagi pandangan. Tapi kalau negara luar, kita nak kena kaji dulu undang-undang ni macam mana. Tu satu. Yang keduanya, dari sudut selepas perceraian tu, kita nak kena buat pengesahan pula selepas tu. So jadi kerja lagi pula, kita nak buat pengesahan dekat Malaysia. Yang ketiga, apa kelebihan dia kalau kita bercerai dekat Malaysia ni, dari sudut tuntutan selepas perceraian. So tuntutan selepas perceraian tu, kita boleh buat tuntutan selepas perceraian tu dekat mahkamah syariah di dalam Malaysia.
Kalau kita bercerai kat sana, balik mai sini kita tak boleh buat lagi tuntutan selagi mana kita tidak disahkan bercerai terlebih dahulu. Tu je kelebihan-kelebihan dia. So dari sudut prosedur dia, itu yang kita kena tahu asas ataupun basic dia. Di mana kita berada, dan tak kisahlah kita kahwin dekat mana sekalipun, yang penting kita boleh bercerai dekat negara yang kita duduk asalkan kita ni warga negara Malaysia. Itu. Betul kan? Betul lah. Warga negara Malaysia, kahwin dekat Malaysia, nak bercerai kat negara lain, tak ada masalah. Yang tu tak jadi isu. Yang penting isu dia, suami ni mau ataupun tidak lapar cerai. Kalau suami ni mau lapar cerai, senang. Duduk dekat negara mana pun anda duduk tu, kalau kata nak cerai tu, boleh. Tak ada masalah. Kalau kata yang menjadi isu ni, seorang duduk kat Malaysia, seorang duduk kat Australia. Siapa aku duduk sebut Australia daripada tadi ya? Rindu kot kata. Tukar lain pula lah. Seorang duduk kat Malaysia, seorang duduk kat Saudi. Okay, so seorang duduk kat Malaysia, seorang duduk kat Saudi. Kalau kata nak bercerai ni, dia mesti salah seorang pilih. Dia nak pergi ke sana ataupun kita nak pergi ke dia. Okay. Tapi kalau kata dua-dua ada dekat sana, beza warga negara, so ikut je lah undang-undang kat sana boleh. Nak balik main Malaysia pun boleh dua-dua. Tak ada masalah. Ikut mana yang kesesuaian. Okay. Alright, itu sahajalah kot. Saya rasa macam penat juga sikit sebenarnya. Saya puasa ini. Letih saya ambil puasa sunat hari ni. Jadi tak ada soalan. Ada soalan ke? Saya nak buka soalan. Gedeng. 5.30 dah. Oh, sekejap Okay, saya kalau ada soalan saya akan ambil. Dan kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih lah kepada semua yang menonton pada petang ni. Dan jangan lupa untuk join grup Telegram saya, Fahmi Ramli Official, untuk siapa yang belum join lagi. Okay, join sekarang. Macam-macam video pendek kita bubuh kat situ. Dan macam-macam perkongsian kita dah kongsikan. Dan tujuannya tak lain tak bukan untuk memberikan anda kefahaman, untuk memberikan wanita kekuatan. Sebab selalu saya katakan kekuatan seorang wanita adalah terletak kepada ilmu dia. Okay, itu sahajalah kot. Kalau tak ada petang ni, kalau tak ada soalan, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa kalau rasa video ni bermanfaat, anda boleh share kepada rakan-rakan yang lain. Okay. Puan Laili, orang nak habis dah ni Puan Laili weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay lah, terima kasih banyaklah Puan Laili dapat masuk juga sekejap. Okay, so terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.